Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Sains Sosial dalam Sekitar. Okey, saya Cikgu Suhaili akan mengajar kamu semua Pendidikan Sains Sosial dalam Sekitar tahun 5 pada tahun ini. Jadi di sini cikgu akan terangkan apa yang kamu buat dan apa yang kamu perlu sediakan sepanjang kita akan belajar mata pelajaran ini dengan cikgu. Okey, cikgu akan terangkan di sini untuk mata pelajaran sains sosial dalam sekitar ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, cikgu akan gunakan online, iaitu cikgu bercakap dengan kamu secara direct, secara terus. Dan kalau kamu perasan dalam jadual ada warna kuning, itu cikgu akan bersemuka dalam di alam maya. Dan yang kedua, cikgu akan bagi macam ni, cikgu buat rakaman dan cikgu bagi kamu tengok bila-bila masa yang kamu boleh tengok. Dan yang ketiga, cikgu akan bagi kamu lembaran kerja ke, latihan ke, kamu boleh buat di rumah. Okey, jadi cikgu akan terangkan juga topik-topik yang akan kita belajar sepanjang tahun, sama ada PDPR, maksudnya kalau belajar di rumah ataupun di sekolah, bila sekolah buka nanti. Okey, kita akan tengok tajuk-tajuk yang akan kita belajar untuk sepanjang tahun. Okey, jadi tengok dalam tajuk ni. Okey, kita akan guna buku teks ni. Dalam buku teks ni kita akan ada 7 unit dalam topik untuk tahun 5. Okey, jadi ketujuh-tujuh tu kita akan belajar insya-Allah kalau kita sempat habiskan. Jadi okey, tengok kita akan belajar topik yang pertama. Okey, topik yang pertama kita akan belajar pasal keperluan asas manusia. Manusia, kita sebagai manusia, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Kita perlukan makanan, kita perlukan makanan, kita perlukan air. Perlukan air untuk minum, dan kita juga perlukan udara, bernafas. Kita bernafas setiap hari, dan juga kita perlukan tempat perlindungan. Maksudnya kita tempat tinggal, kita ada rumah untuk duduk. Okey, jadi kita akan belajar tentang keperluan asas manusia nanti. Itu topik yang pertama. Dan topik yang kedua, dalam topik yang kedua kita akan belajar pasal kehidupan haiwan. Okey, kalau kita tengok di sini, cikgu buka. Okey, dalam topik yang kedua kita akan belajar tentang apa yang haiwan perlukan untuk hidup. Sama macam kita juga, haiwan perlukan makanan, haiwan perlukan udara, dan juga haiwan perlukan tempat untuk tinggal. Kalau kita tinggal dalam rumah, tapi kalau haiwan kita panggil dia tinggal habitat, di mana haiwan tu tinggal. Contohnya macam ayam dalam reban, macam burung dalam sangkar, itu kehidupan dia. Okey, kalau macam harimau pula
lembu ke, kambing ke, dia tinggal dalam kandang. Itu tempat tinggal dia. Dan juga macam mana haiwan tu membiak. Membiak tu maksudnya dia ada anak. Kalau ayam, kita tengok dia bertelur. Kalau lembu, kambing, dia beranak. Itu kita akan belajar dalam topik yang kedua. Okey, jadi dalam topik yang ketiga, kita akan belajar pasal tumbesaran tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tengok apa kita belajar kat sini. Kita nak tengok apa yang tumbuhan tu perlu untuk dia besar. Sama ada dia perlu air ataupun dia perlu udara, dia perlu makanan, tempat tinggal. Ada ke tempat tinggal? Kita akan belajar tumbuh-tumbuhan tak perlukan tempat tinggal. Dia tumbuh-tumbuhan memerlukan udara, dia memerlukan air untuk dia membesar. Okey, itu topik yang ketiga. Okey, dan topik yang keempat. Okey, yang keempat kita akan belajar tenaga dan elektrik. Okey, semua orang tahu elektrik tu apa dekat sebab rumah dia ada lampu, rumah dia ada kipas, rumah dia ada TV. Jadi semua ni kita gunakan tenaga elektrik. Macam mana dia berfungsi? Okey, jadi kalau tak ada elektrik, rumah kita akan jadi gelap. Kita tak boleh tengok TV, tak ada elektrik. Okey, faham? Itu topik yang keempat ya. Dan seterusnya kita akan belajar topik yang kelima. Okey, topik yang kelima kita akan belajar petroleum. Apa tu petroleum? Petroleum ya. Okey, petroleum ialah kita tengok apa? Petroleum ni apa? Siapa tahu? Siapa pernah pergi isi minyak kereta dengan mak dia? Dengan ayah dia. Petroleum ni ialah minyak. Okey. Ada banyak jenis minyak. Nanti kita akan belajar. Salah satunya ialah minyak yang kita isi dalam kereta. Tak ada minyak, kita tak ada jalan. Motor, kita kena isi minyak bila dah habis. Jadi kita akan belajar nanti dalam topik yang kelima. Okey, dan seterusnya topik yang keenam, kita akan belajar tentang masyarakat Malaysia. Okey. Masyarakat Malaysia. Okey, kita nak tengok apa ada. Di Malaysia ada pelbagai kaum, pelbagai etnik. Jadi kita ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Jadi kita akan belajar dalam topik yang keenam. Dan yang terakhir kita tajuk dia kemahiran berurusan di kaunter. Okey, apa tajuk dia ni kita tengok. Okey, maksudnya di sini kita akan berurusan di tempat-tempat awam. Contohnya kita pergi ke pejabat pos ke, kita berurusan kita nak pos barang. Sekarang ni kan ada online orang beli barang. Jadi kita nak pergi pos barang ataupun kita pergi bank, kita nak keluarkan duit. Itu semua di kaunter. Ataupun kita nak bayar, kita pergi beli barang di shopping complex dan kita akan buat bayaran di kaunter pembayaran. Nanti kita akan belajar topik yang ketujuh. Okey, jadi cikgu dah terangkan tujuh topik yang akan kita belajar untuk tahun ini, sama ada di rumah ataupun kita sambung di sekolah bila sekolah buka nanti. Okey, dan apa yang penting, apa yang kamu perlu buat, sediakan setiap kali ada kelas. Okey, setiap kali ada kelas, kamu perlukan sediakan pensel, dan ada buku tulis yang panjang kamu sediakan. Kalau tak ada, kamu boleh sediakan sediakan kertas A4 pun boleh. Minta mak atau ayah sediakan pensel, pemadam dan kertas. Okey, kita setiap kali cikgu akan kelas, kita akan kamu ada latihan ataupun cikgu perlu menyalin. Tengoklah aktiviti apa yang kita akan jalankan pada hari tersebut. Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak terangkan ini sahaja.
Okey, untuk kelas seterusnya, cikgu akan masuk kepada topik yang pertama. Okey, pada masa tu kita akan buat secara online dan cikgu akan terangkan lebih jelas tentang topik yang pertama. Okey, cikgu harap semua cikgu harap semua faham apa yang kita akan belajar tentang pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okey. Jadi itu saja, kita berjumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Bye dan assalamualaikum.